Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan membincangkan bab 7 tingkatan 5 iaitu membina kesejahteraan negara. Subtopik yang akan kita bincangkan pula ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, menjelaskan langkah-langkah bagi memartabatkan bahasa kebangsaan, dan menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Bahasa Jiwa Bangsa, itulah tajuk lagu yang dinyanyikan oleh pasukan choir dalam video itu sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan negara kita. Apakah bahasa yang menjadi jiwa bangsa rakyat Malaysia, murid-murid? Sudah pastilah bahasa Melayu kerana ia milik bangsa Malaysia dan menjadi identiti kebangsaan negara kita. Malah ia digunakan untuk berkomunikasi, memupuk perpaduan dan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Dengan kemerdekaan negara kita, murid-murid, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Justru itu murid-murid, dalam subtopik ini kita akan membincangkan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara langkah yang telah dilaksanakan ialah: pertama, pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan; kedua, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran; yang ketiga, memperkasa bahasa Melayu dalam sistem pendidikan; yang keempat, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu dan penubuhan serta memperkasakan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan merupakan langkah pertama yang dilaksanakan untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dimartabatkan melalui penguatkuasaan undang-undang iaitu Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967. Akta ini juga dikenali sebagai Akta 32 yang digubal di bawah peruntukan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Langkah kedua untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sistem pentadbiran negara. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita menjadikan bahasa Melayu sebagai penggerak unsur jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga menjadi alat komunikasi rasmi pelbagai urusan di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Pada tahun 1990, bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah. Langkah ketiga untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita ialah memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan negara, murid-murid, bahasa Melayu juga dimartabatkan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dengan menjadikannya sebagai bahasa pengantar di sekolah. Pembukaan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya bermula dengan penubuhan Sekolah Alam Shah, Kolej Sultan Abdul Halim dan Sekolah Seri Puteri. Dalam sistem pendidikan, bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan.
Langkah ini bertujuan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Langkah seterusnya ialah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970 telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di negara kita. Untuk pengetahuan murid-murid, UKM merupakan universiti awal pertama di negara kita yang memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Pada 1 Disember 1972, UKM telah menubuhkan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Penubuhan institut ini menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Kemudian, institut ini bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 1992. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan dan budayawan dari pelbagai kaum sama ada dari dalam negara maupun luar negara. Pengiktirafan tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainun Ismail yang dinobatkan sebagai sastrawan negara telah menjadi bukti kecemerlangan dan kejayaan UKM dan ATMA telah diiktiraf sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Video yang murid-murid tonton sebentar tadi menjelaskan tentang peranan Institut Alam dan Tamadun Melayu dalam memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Diharapkan video ini dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada murid-murid tentang institut ini. Langkah terakhir untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita ialah menubuhkan dan memperkasakan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Murid-murid, pernahkah murid-murid mendengar tentang Dewan Bahasa dan Pustaka? Pernahkah murid-murid terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di sekolah? Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuatan Melayu ketiga. Nama asal Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Balai Pustaka dan pengarah pertamanya ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Dewan Bahasa dan Pustaka telah membuka cawangannya di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan di negara kita. Seterusnya murid-murid, mari kita saksikan video berkaitan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu di negara kita. Berdasarkan video itu tadi murid-murid, kita dapat lihat DBP memainkan peranan yang sangat penting dalam mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu
melalui bahasa, seterusnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu di negara kita. Baiklah murid-murid, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi, dapatlah kita rumuskan langkah-langkah yang telah dilaksanakan telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Pemimpin dan seluruh rakyat Malaysia wajar memainkan peranan bersama bagi memartabatkan bahasa kebangsaan demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. Sebagai mengakhiri pelajaran kita kali ini, saksikan video ini untuk mengukuhkan perasaan cinta kepada bahasa kita. Ingat murid-murid, bahasa Melayu adalah identiti menunjukkan jati diri bangsa Malaysia. Kukuh bahasa, kukuhlah bangsa. Sehingga kita berjumpa lagi dan cikgu ucapkan selamat belajar kepada semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kumika. Umur saya 5 tahun. Ada ramai orang kata-kata di media sosial, kata-kata tak sedap didengar. Jangan macam tu. Dengar pantun Mika ni. Kerana mulut badan nasa peribahasa orang Melayu. Manis mulut dah bahasa bangsa berilmu. Bahasa jiwa bangsa.